Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam ruangan live di Facebook Cafe 18 UTC Kedah. Hai semua, saya Abang Hassan. Okey, sebelum kita mulakan, saya akan cuba tengok kalau boleh kita meriahkan dulu kita punya live ni. Saya nak tengok berapa orang yang dah masuk. Sudah dapat masuk 2-3 orang ni, bolehlah kita mulakan dengan tajuk hari ini yang saya akan bawa dalam live kita untuk live Teen Talk ini, tubuhku milikku. Okey, untuk live yang pertama, Teen Talk yang pertama bagi tahun 2021, sempena PKPB yang akan berakhir 2 hari lagi, hari ini dengan besok, dan kita akan mula Kedah ni pula dia akan bermula dengan PKP nanti 22 hari bulan Januari nanti. Okey, saya tengok dulu berapa orang dah masuk. Okey, baru satu orang. Siapa yang dah masuk live saya ni, kalau boleh sila tinggalkan komen. Okay, tajuk hari ini saya akan buat dia tak lama, sekejap saja, di mana saya akan menerangkan lebih kepada perubahan-perubahan fizikal, emosi dan psikologi bila seseorang kanak-kanak manusia berubah kepada alam remaja. Okay, so kita kena tahulah, especially untuk adik-adik yang di remaja awal, terutama kanak-kanak yang berada di darjah 6 berumur 11 ke 12 tahun, diorang perlu tahulah apa perubahan yang berlaku kepada tubuh badan diorang, emosi diorang, psikologi diorang bila diorang masuk ke alam remaja. Okey, iaitu akil baligh lah. Okey. So kita akan kongsikanlah apa perubahan yang berlaku. Dan untuk makluman semua, seperti yang kita ketahui, perubahan untuk lelaki dan perempuan dia tak sama, berbeza antara lelaki dan perempuan. So that's why kita sebagai seorang kanak-kanak atau remaja perlu bersedia menghadapi perubahan. So jangan ada sampai terkejut kenapa si Fulan tak sama dengan saya dia punya perubahan. Okay? Dan untuk makluman semua juga, perubahan ini juga walaupun kita berada pada umur yang sama, tidak semestinya perubahan itu sama macam kawan-kawan kita yang lain. Maksud saya ni dari segi jantina yang sama lah. Contoh macam Ali dengan Abu, perubahan diorang walaupun umur diorang sama, tapi perubahan berkemungkinan berbeza, tak sama. Okay? Sebab perubahan kita meningkat ke alam remaja ni, dia setiap individu ni dia berbeza. Ada yang awal, ada yang lewat. So bergantunglah kepada individu tersebut. Dan untuk makluman semua, remaja-remaja di sini kita jangan risau, sebab ikut mana pun kita tetap akan mengalami akil balik. Kita tetap akan memasuki alam remaja. Okey. So sekarang saya tengok dulu berapa orang dah live. So far baru seorang. Okey. Waalaikumsalam Sadina. Terima kasih. Kerana saya tengok banyak-banyak live ni, Akak Sally lah paling banyak support kita punya live Cafe 18 UTC Kedah ni. Okey. Dan sebelum itu saya ingin menyampaikanlah untuk makluman semua, sempena PKP ini, Perintah Kawalan Pergerakan Cafe 18 UTC Kedah akan menghentikan operasi sementara di premis Cafe 18 UTC Kedah di tingkat 5 tu, bermula daripada 24 hari bulan sehingga tempoh PKP tamat lah. Okey, so adik-adik, kalau ada apa-apa sebarang masalah atau ingin mendapatkan perkhidmatan daripada pusat Cafe 18 UTC Kedah, adik-adik boleh menghubungi nombor telefon yang kita akan tinggalkan sebentar nanti. Dan dalam masa yang sama, adik juga boleh menggunakan aplikasi Cafe 18 yang telah dibangunkan oleh pihak LPPKN Ibu Pejabat. So adik boleh install di situ, dan di situ adik boleh cerita, adik boleh bertanya banyak masalah, banyak perkara yang adik ingin tanya dalam aplikasi tersebut. Dan kalau adik ada masalah, adik nak cerita dengan kaunselor pun ada. Kalau adik nak tanya berkenaan dengan kesihatan tubuh badan adik pun ada dekat situ. Kita punya doktor akan membantu adik menjawab segala pertanyaan adik di dalam tu. Okey. So sebelum saya cerita lebih lanjut, kita tengok dulu viewer berapa orang dah. So far ada 2 orang lagi, dah ada
Okey, so kalau macam tu kita teruskanlah ni. Nah, okey, dalam tajuk ini saya akan menyentuh tentang tajuk yang berkaitan dengan akil balik, iaitu perubahan daripada seorang kanak-kanak kepada remaja. Okey, seperti yang kita ketahui, tubuh badan kita ni berubah dari saat ibu mengandungkan kita lagi. So daripada bayi kita menjadi kanak-kanak, daripada kanak-kanak kita menjadi remaja, dan daripada remaja kita menjadi seorang dewasa dan seterusnya lah. Okey, cuma fokus kita pada hari ini kita akan menceritakan, saya akan berkongsi dengan adik-adik tentang perubahan daripada kanak-kanak ke alam remaja. Okey, so di mana perubahan ini berlaku akibat daripada penghasilan hormon tertentu yang boleh menyebabkan tubuh badan kita ni berubah menjadi daripada kanak-kanak kepada remaja, yang ini proses yang dipanggil sebagai proses akil balik. Okey, di mana proses akil balik ini adalah semula jadi, dan ikut macam mana pun setiap kanak-kanak akan mengalami akil balik perubahan daripada kanak-kanak kepada alam remaja. Okey, for example, kalau macam lelaki, macam mana kita nak tahu dia seorang akil balik? Dia akan mengalami mimpi malam, iaitu bila satu keadaan di mana dia bermimpi, dan besok paginya bila dia bangun dia akan dapati bahawa dia telah mengeluarkan air mani. Okey, so kadang tetapi untuk makluman semua juga, ada certain remaja ni untuk mengetahui adik-adik yang tidak mengalami mimpi malam tersebut. So adik jangan risau, as long dah ada perubahan pada diri adik dari segi fizikal ke, emosi ke, dari segi psikososial ke, dia merupakan dan menunjukkan bahawa adik telah masuk ke alam akil balik. So adik jangan risau, mimpi malam ni bukanlah satu kewajipan bagi seorang remaja untuk masuk ke alam remaja. Okey, tetapi berbeza pula dengan perempuan, di mana perempuan ini adik-adik, untuk makluman semua, kalau kita nak tahu dia berpindah daripada zaman kanak-kanak ke alam remaja adalah melalui dia akan mengalami satu proses, iaitu proses haid. Di mana tumpah darah merah lah, tumpah darah di kemaluan diorang, di mana ini yang kita panggil sebagai period, datang bulan. Itu semua adalah contoh-contoh haid bagi perempuan lah, berbeza dengan lelaki. Okey, so adik-adik kat situ kalau ada yang nak komen, boleh komen. Okey, selamat petang Dr. Lily. Okey, Kak Aida. Saya akan tengok ke kiri sikit tau, sebab ada monitor di sebelah kiri saya. So saya akan tengok lah siapa-siapa yang komen kat situ. Okey, so untuk makluman semua juga, remaja lelaki ni, perubahan kita daripada kanak-kanak kepada ke alam remaja ni dia tak sama tau bagi setiap individu. Okey, mungkin ada di antara kawan kita yang waktu darjah 5 pun, atau darjah 6 pun dia orang dah akil balik. Tapi mungkin ada di antara kita dia lewat masuk alam remaja ni. Even saya sendiri pun, untuk makluman adik-adik, saya masuk ke alam remaja pun pada waktu saya berada di tingkatan 3. So adik jangan risau, ke mana pun kita tetap akan masuk alam remaja. Cuma masa dia tu bila, dia tidak sama bagi setiap individu. Okey, so kebiasaannya akil balik bagi seorang remaja lelaki ni, dia biasanya bermula antara 10 hingga 16 tahun lah. Okey, cuma kalau macam perempuan dia awal sikit. Okey, yang awal sikit ni maksud dia kadang-kadang umur 9 tahun pun ada yang dah masuk dah akil balik. Okey, so berbeza sikit. Okey, so apa yang perlu adik tahu kat sini, adik kena faham bahawa lelaki dan perempuan bila masuk alam remaja ni dia tak sama, berbeza. Kalau kita ni mungkin mimpi malam yang lelaki, kalau perempuan ni dia akan datang period. So adik jangan terkejutlah tiba-tiba kalau jumpa kawan perempuan kita yang tiba-tiba ada darah ke apa, itu mungkin dia sedang memasuki alam remaja. Okey adik-adik, saya sentuh sikit berkenaan akil balik yang berkaitan dengan lelaki ni. First, dari segi kita tengok dari segi perubahan fizikal dia lah. Okey, kebiasaannya lelaki ni, dari segi yang pertama sekali kita nampak sikit, dia punya perubahan suara dia. Okey, di mana suara dia akan lebih garau, disebabkan masuk alam remaja ni kita akan tumbuh satu halkum di sini. Ini salah satu benda penting kita nak bezakan antara lelaki dengan perempuan. Di mana lelaki dia ada halkum. Halkum ni dia membuatkan suara kita lebih garau. Okey, itu beza lelaki dan perempuan. Lepas tu bahu kita, untuk makluman semua, ada di dalam Facebook UTC, Cafe UTC ni, bahu kita akan melebar lah. Perempuan dia berbeza. Perempuan dia bahu dia tak melebar, tapi dia mengeluarkan payudara. Okey, so suara perempuan pula dia akan lebih merdu, lebih lunak, sebab dia orang tak ada halkum. Kita saja ada halkum. Okey, lepas tu kita punya pinggul, bahagian punggung kita ni dia akan mengecil sikit. Tapi perempuan berbeza, dia akan membesar. Itu berbeza perbezaan lelaki dengan perempuan.
Okey, so yang lain-lain contohnya macam bulu-bulu akan keluar di badan seperti di muka. Di muka ni macam misai, janggut, sideburn kita ni kan. Lepas tu dekat kemaluan pun ada, even ada certain keadaan tu dekat dada-dada kita, dekat kaki. Okey, perempuan pun ada, cuma dia tak banyak lah. Biasanya dekat yang paling banyak pun dekat kemaluan. Kalau ada pun itu just macam kumis dorang sajalah. Okey. Dan yang paling satu lagi yang boleh kita tengok, jerawat dah mula tumbuh. Lepas tu muka ni kita ni senang berminyak. Sebab untuk makluman semua, bila masuk alam remaja ni, tubuh badan kita ni bergerak sangat aktif tau. Di mana dia membuang semua sisa-sisa kotoran dalam badan melalui liang-liang yang ada dekat muka kita lah. Tu yang boleh jadi jerawat tu. So apa yang perlu adik lakukan di sini, sentiasalah jaga kebersihan muka. Okay? Dan kalau kita tengok zaman sekarang ni, kalau dulu memang susah lah nak cari pencuci muka tu, memang tak ada. Sebab diorang payah nak dapat. Tapi sekarang ni kalau kita zaman sekarang ni banyak sangat dah pencuci muka yang dah ada. So lelaki sendiri pun boleh dah mencuci muka. Okay. Dan satu lagi, kalau adik-adik perasan, remaja lelaki ni tambah lagi dengan keaktifan diorang, tu dengan bau badan diorang tu senang keluar tu. So that's why adik-adik perlu jaga kebersihan, perlu sentiasa badan wangi. Tolonglah pakai perfume sikit supaya badan kita ni tak berbau. Dan alat kelamin kita juga membesar. Okey, itu untuk makluman semua lah. Okey, itu dari segi fizikal lah lelaki bila dia masuk ke alam akhir balik. Kalau perempuan, kalau kita perbezaan dia antara dia macam saya cakap tadi, payudara dia membesar, punggung dia membesar, lepas tu diorang datang haid. Tapi kalau dari segi benda-benda lain tu dia lebih kurang sama je lah. Okey, macam jerawat diorang tumbuh, suara pun diorang jadi merdu. Okay, itu antara perbezaan lah lelaki dan perempuan dari segi fizikal. Okey adik-adik, itu dari segi fizikal. Kalau kita tengok juga dari segi sistem peranakan pula, lelaki dan perempuan dia tak sama. Itu semua sedia maklum. Daripada kecil pun lelaki dia ada zakar, perempuan dia ada kemaluan diorang. Okey, so berbeza antara lelaki dan perempuan. Jangan samakan. Okey, apa yang perlu adik lakukan bila masuk ke alam remaja ni adik-adik, even sebenarnya bukan alam remaja, even kanak-kanak sendiri pun adik perlu jaga kita punya badan kita ni. Adik-adik kena ingat, kena set dalam fikiran kita, kena set dalam kepala kita bahawa tubuh badan kita ni milik kita, bukan orang lain. So orang lain tak boleh suka-suka pegang adik, tak boleh suka-suka nak bogilkan adik, nak pegang kemaluan adik, tak boleh. Adik kena ingat dalam kepala tu. Walaupun dia ibu bapa kita ke, walaupun dia saudara mara kita, sebagai seorang manusia, tubuh badan kita ni bukan hak orang lain. Tubuh badan kita ni tidak boleh disentuh oleh sesiapa pun walaupun saudara kita. Sebab itu adalah hak kita, peribadi kita, dan itu orang lain memang tak boleh kacau. Kecuali lah kalau atas sebab-sebab perubatan kan. For example, kalau dia kena kanser dekat situ, memang kena pegang lah kan untuk buat rawatan. Okey. Itu sikit berkenaan fizikal. Kita tengok juga dari segi emosi. Sebab bila masuk alam remaja ni, biasalah akan berlaku juga perubahan emosi, psikologi dan sosial dia orang lah. Okey, dari segi tiga-tiga perkara ni, kebiasaannya apa yang kita nampak dari segi identiti dia orang lah. Okey, identiti remaja ni. So kalau kita perhatikan, kalau adik sendiri perasan, remaja ni dia mempunyai macam-macam identiti. Dia ikut peredaran zaman lah. Kalau kita tengok waktu zaman remaja sekarang ni, lebih terpengaruh dengan identiti daripada K-pop. Tu yang macam apa tu, TikTok semua tu, itu semua adalah identiti yang telah mempengaruhi kehidupan remaja. Kalau kita tengok zaman kanak-kanak kita dengan zaman remaja, dia berbeza dari segi identiti lah. Kalau dulu kita tak kisah nak pakai apa pun, kita tak kisah nak buat apa pun, tapi masuk alam remaja ni, kita dah mula menunjukkan identiti kita. Macam mana kita menggayakan pakaian, macam mana kita menggayakan rambut kita. Okey. Dan satu lagi yang paling penting dari segi perubahan emosi, psikologi dan sosial ni adik-adik, kalau kita perasan, dari segi pergaulan kita dengan kawan-kawan. Okey, kalau kita nampak, waktu zaman kanak-kanak ni kita lebih rapat kepada ibu dan bapa. Tapi waktu masuk alam remaja ni, perhubungan kita ni lebih rapat daripada kawan-kawan. That's why kalau kita perhatikan adik-adik, perhubungan kita dengan kawan ni selalunya adalah tekanan yang paling banyak dihadapi oleh remaja. Okay? Sebab persaingan antara diorang ni untuk mendapatkan kawan yang lebih ramai. Sebab remaja ni ada satu sifat, iaitu diorang sukakan perhatian tau. Perhatian daripada ibu bapa, perhatian daripada kawan-kawan. That's why dia kadang-kadang benda tu
dia memberi efek kepada remaja sampai ada satu tahap yang kalau remaja berfikiran negatif ni, dia tak boleh hadapi keadaan tersebut. That's why adik-adik dalam memilih kawan ni, dia pengaruh yang cukup besar bagi seorang remaja. So adik kena tahu macam mana kita nak kena tahu macam mana kawan macam mana yang kita kena pilih untuk kita melayari zaman remaja kita. Okey. Dan satu lagi, emosi perubahan yang berlaku, dia lebih sensitif, dia mula ada kesedaran diri, adalah sikit-sikit. Okey. Lepas tu mood pun kadang-kadang berubah-ubah, terutamanya macam perempuan. Kalau kita perhatikan, perempuan dia punya mood sentiasa berubah, especially bila datang haid tu. That's why kalau kita tengok, inilah antara punca-puncanya boleh berlaku. Kalau kita perhubungan remaja ni, cinta ni lah, itu yang boleh berlaku, cinta monyet. Di mana banyak lelaki ni diorang tak faham perubahan-perubahan perempuan. So bila emosi perempuan terganggu sikit, diorang mula rasa tak tenang. That's why diorang tinggalkan perempuan, girlfriend diorang cari girlfriend lain. Itu yang berlaku cinta monyet ni sebabkan emosi inilah. Okay. Lepas tu konflik, dan satu lagi selalu berlaku ketidakpastian lah, di mana diorang confuse untuk memilih jalan hidup diorang. Lepas tu dah mula ada perasaan seksual. Okey, perasaan seksual ni maksud saya dari segi macam cinta semua tu, dan perasaan untuk melakukan perhubungan dengan seseorang, especially dengan orang yang berlainan jantilah. Okey. So menyentuh tentang perhubungan seksual ni, di sini saya ingin menekankan adik-adik, nak beri makluman pada adik-adik bahawa banyak remaja ni sekarang ni, dia bila ada wujud perasaan ni, dia dah mula ada perasaan pada seorang, especially perempuan, dia dah mula ada perasaan pada seorang lelaki. Dan bila ada wujud cinta ni, dan ini cukup kita risau sebab cinta ni lah, untuk makluman semua, boleh dikatakan hampir 90% dia menghampiri perhubungan seks. Perhubungan seks luar nikah. Okay, perhubungan seks luar nikah ni lah antara punca-punca banyak masalah yang menyebabkan kesan hidup remaja itu menjadi lebih teruk. Okay, seperti terlibat dengan pembuangan bayi, terlibat dengan kes-kes pelacuran. So benda-benda tu yang kita risau berlaku pada remaja, especially remaja perempuan. Sebab benda ni bila kita terlibat, bukan satu perkara yang kita boleh patah balik. Sekali kita dah kena, kita akan menyesal seumur hidup, dan dia akan menyusahkan hidup kita seumur hidup kita. That's why adik-adik, bila kita nak bercinta, saya bukan nak melarang adik-adik bercinta, tetapi kalau kita nak bercinta, cuba elakkan perhubungan seks. Okay? Sebab perhubungan seks ni dia bukanlah bukti cinta. Kenapa saya sentuh perkara ni adik-adik? Sebab apa yang berlaku pada zaman sekarang ni, bila seseorang remaja atau satu pasangan itu bercinta, benda yang paling rapat dengan diorang adalah perhubungan seks. Mesti diorang ada keinginan untuk melakukan satu perkara yang membuatkan pasangan dia lebih gembira, lebih happy. Salah satu dia adalah perhubungan seks lah. Dan perhubungan seks ni bila berlaku pada adik-adik, banyak dah sekarang ni telah dibuktikan, sampai remaja mengandung, sampai berlaku kes pembuangan bayi. Dan seorang perempuan tu ada sampai satu tahap dia jadi ketagih, ada even lelaki tu pun jadi ketagih. Apa yang berlaku? Kehidupan menjadi musnah. So adik-adik, dalam kita menempuhi alam remaja ni, apa yang perlu kita lakukan? Kita jaga badan kita. Kita jangan merosakkan badan kita. Jaga badan kita supaya kita menjadi seorang manusia yang lebih berguna, dan menjadi seorang remaja yang lebih aktif, lebih meriah, tanpa menghadapi sebarang masalah akibat daripada kesilapan kita semasa kita menjalani kehidupan remaja. Okay, so saya rasa itu saja kot perkongsian daripada saya. Memang tak banyak, ini just maklumat pada adik-adik. Saya harap apa yang saya sampaikan ini dapat memberi input kepada adik, terutama di zaman-zaman PKP ini. Kalau dulu kita senang, saya boleh pergi ke sekolah-sekolah untuk berjumpa, untuk menerangkan kepada adik ni yang lebih detail lagi. Tapi untuk zaman sekarang ni, kita perlu menerima kenyataan bahawa kita kena mengubah norma baru hidup kita dengan menggunakan media-media sosial sebagai platform kepada kita untuk mendapatkan ilmu. Okay, salah satu caranya adik kena layari Facebook Cafe 18 UTC Kedah, sebab banyak info yang kami sampaikan. Salah satunya seperti yang saya sampaikan hari ini. Semoga dia memberi manfaat pada adik. Gunakanlah media yang ada ni, platform yang ada ni, untuk adik mengharungi zaman remaja adik dengan lebih bagus dan lebih bermakna. Dan kita harap apa yang sepatutnya remaja dapat dalam kehidupan diorang sampai kepada adik, dan kita harap apa yang kita inginkan sebagai Cafe 18,
sebagai penyampai perkhidmatan kepada adik-adik dapat kami sampaikan kepada adik-adik. Okey, so saya rasa saya dulu perkongsian saya pada hari ini, insya-Allah untuk bulan depan, untuk slot yang TikTok ini juga kita akan bertemu kembali untuk tajuk yang lain. So saya iri dengan wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Baik adik-adik, minta maaflah atas segala kekurangan yang ada. Sekian, terima kasih.